Sejak kecil, masyarakat kita walaupun bukanlah berketurunan Inggeris, didedahkan dengan lagu kanak-kanak atau nursery rhyme barat yang mempunyai melodi ringkas serta bersahaja. Liriknya pula, besar kemungkinan ramai antara kita menyanyikannya tanpa peduli apa yang kita nyanyikan kerana seni katanya seakan tidak membawa makna apa-apa. Tetapi, tahukah anda makna di sebalik seni kata lagu kanak-kanak popular yang sering menjadi dodoyan kita itu? Sejarah lagu Baba Black Sheep. Lagu ini sebenarnya berkait sistem ekonomi Inggeris abad ke-13. Kegiatan pertanakan biri-biri menjadi antara ekonomi utama masyarakat mereka, menjadikan biri-biri sebagai komoditi yang cukup penting. Bagi golongan bangsawan, adalah menjadi kebiasaan untuk mereka menggajikan seorang kanak-kanak sebagai pengembala kambing untuk dibawa meragut rumput dan memastikan tidak ada yang lari. Raja Edward I memperkenalkan sistem cukai pada abad ke-13 yang dikenali sebagai Meltort atau cukai jahat disebabkan oleh keperluan menampung belanja perang yang telah dikeluarkan. Antara barangan yang dicukaikan adalah bulu biri-biri. Sebagai salah satu kaedah protes, masyarakat Inggeris mencipta lagu ini yang sebenarnya rungutan tersirat kepada cukai tersebut. Memetik 1/3 hasil jualan bulu biri-biri perlu diserahkan kepada master, iaitu Raja Edward I, dan 1/3 lagi kepada gereja atau dame. Dalam seni kata asalnya, lirik None for the Little Boy untuk kanak-kanak yang ditugaskan mengembala biri-biri digunakan sebelum ditukarkan kepada One for the Little Boy pada abad ke-16. Sejarah lagu Humpty Dumpty. Ramai gemar menyanyikan lagu ini sambil membayangkan watak telur yang duduk di atas tembok lalu terjatuh. Ini imej yang telah ditanam di dalam kepala kita setiap hari. Realitinya, Humpty Dumpty dipercayai merujuk kepada sebuah meriam bernama Humpty Dumpty yang digunakan semasa Perang Saudara Inggeris berlaku pada pertengahan abad ke-17. Pertempuran hebat antara tentera yang setia dengan raja melawan pemberontak memaksa meriam tersebut dibawa ke atas tembok ketika sebuah perang yang digunakan sebagai Perang Gloucester. Humpty Dumpty, sebuah meriam binaan Belanda, dipasang di dinding sebuah gereja bernama Letony Secunda dengan harapan dapat melindungi pekan tersebut daripada pencerobohan. Bagaimanapun, impak akibat tembakan meriam tersebut serta serangan daripada pemberontak mengakibatkan dinding yang menampung Humpty Dumpty runtuh. Meriam tersebut retak tanpa ada siapa pun di kalangan tentera Raja Charles I mampu membaikinya. Fakta sebenar asal-usul lagu tersebut masih belum diketahui, namun setakat ini, kisah sejarah meriam inilah merupakan pendapat yang paling popular. Sejarah lagu Rock-a-Bye Baby. Lagu yang cukup popular dinyanyikan semasa mendodoikan bayi ini mempunyai banyak asal-usul berlainan. Ini kerana liriknya juga jika dikaji tidak masuk akal, menceritakan berkenaan bayi yang didodoikan dalam buaian yang akhirnya jatuh. Pendapat paling popular berkaitan penciptaan lagu ini dikatakan berpunca daripada tabiat masyarakat orang asal Amerika yang gemar mendodoikan anak mereka digantungkan pada batang pokok. Perbuatan itu memberi inspirasi kepada penulis Inggeris yang hadir ke situ semasa zaman penjajahan dalam penciptaan sajak yang akhirnya dilagukan. Ada juga pendapat menyebut lagu ini sebenarnya satu kisah tersirat berkait persepsi masyarakat Inggeris beraliran Protestan terhadap pemerintahan mereka sejak abad ke-17 iaitu Raja James II yang dibenci serta diharap dapat dijatuhkan. Mereka dikatakan mencipta sajak tersebut sebagai harapan agar pewaris kepada Raja James II mati terbunuh agar James II tiada pewaris tahta yang akan menamatkan legasi pemerintahan beliau. Ada banyak lagi pendapat berkaitan dengan asal-usul lagu ini yang tak dapat dibuktikan. Apa yang kita benar-benar tahu, melodi kepada sajak ini dihasilkan oleh seorang komposer bernama Effie Kenny pada tahun 1872 semasa dia menjaga seorang bayi. Irama yang terhasil serta sajak yang tidak jelas apa maknanya itulah yang dinyanyikan setiap hari oleh ramai orang untuk menidurkan bayi mereka. Sejarah lagu London Bridge is Falling Down. Di antara semua kisah dalam asal-usul lagu kanak-kanak, rasanya lagu London Bridge is Falling Down paling jelas kisahnya.
Kisah paling popular berkaitan dengan jabatan di London ini berkait dengan serangan orang Viking yang diketuai oleh Olaf Haraldsson berlaku sekitar awal abad ke-11. Pemerintahan Inggeris di bawah kuasa Raja Ethelred the Unready sebagai usaha berdepan dengan serangan Viking berkumpul dan memusatkan pemerintahan mereka di London. Mereka menambah baik sebuah jabatan di lokasi strategik yang berjaya menghalang pencerobohan melalui air. Raja Ethelred tewas tetapi kedudukan beliau terselamat selepas orang Viking bersetuju untuk menerima bayaran ufti serta diberikan kedudukan kepada komander di dalam tentera Inggeris. Perjanjian itu yang dilakukan tanpa kebenaran Raja Denmark, Svein Forkbeard, dianggap satu pengkhianatan. Jadi Raja Svein menggempur London lalu berjaya mengusir keluar Raja Ethelred. Ekoran kerjasama antara Raja Ethelred dan orang Viking lebih awal serta kedudukan orang Viking sebagai komander tentera Inggeris, satu operasi merampas semula London dibuat selepas kematian Raja Svein. Olaf Haraldsson, salah seorang komander tentera diberikan tanggungjawab mengetuai serangan pada tahun 1014, meruntuhkan jambatan London yang menjadi benteng utama pertahanan. Berdayung melawan arus, tentera kendalian Olaf tiba di jabatan tersebut dari arah bertentangan, berjaya mencangkukkan tali yang diikat pada bot mereka. Tali yang dirental melemahkan struktur jambatan itu seterusnya memecah belahkan kedudukan tentera Denmark. Strategi berani mati itu berjaya membolehkan nama Olaf diabadikan dalam sajak orang Viking hasil nukilan seorang penyair bernama Ottar Safte yang menjadikan asas kepada lagu kanak-kanak yang ada sekarang sebelumnya liriknya diubah. Banyak pertuturan perkataan di dalamnya menenggelamkan terus makna asal sajak tersebut yang sebenarnya sangat berkait dengan peperangan.